Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah, qila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Sia, ahli jawatan kuasa surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin, abang-abang, adik-adik, tetamu-temu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita lagi pada hari Jumaat yang mulia ini untuk kita sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu Jumaat di surau solat Jumaat surau Haji Maksum ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, tak lama lagi kita akan menyambut yang dinamakan Idul Adha ataupun Hari Raya Korban. Lebih kurang 10 hari lagi kita nak sampai bulan Zulhijjah. Yang mana pada bulan ini kita ini Allah Ta'ala suka satu perkara. Tidak ada ibadah yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dilakukan oleh anak Adam pada bulan ini melainkan ibadah korban. Jadi kita ni disunatkan untuk melaksanakan ibadah korban. Dan di surau ini pun sudah pastinya ada perkara yang sama. Ya. Melaksanakan ibadah korban hukumnya ialah sunat muakkad. Ya, sunat yang sangat dituntut. Jangan sampai kita yang mampu ini tidak melaksanakan ibadah korban. Cumanya pada tengah hari ini saya ingin berkongsi kepada semua yang hadir berkenaan dengan pelaksanaan dan juga pembahagian daging korban. Yang kadang-kadang kita ni ada tersilap ataupun kurang faham ataupun salah faham. Yang paling teruk kita tak nak faham.
Sebab korban ini ialah ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala dinukilkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat kedua daripada surah Al-Kautsar ini ialah perintah kita untuk berkorban. Maka solatlah kepada Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar, dan sembelihlah korban. Inilah ayat perintah korban. Dan perkara korban ini yang kita akan lakukan pada bulan Zulhijjah, iaitu pada 10 Zulhijjah. Selepas solat sunat Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik pada 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Maknanya kita diperbolehkan untuk menyembelih korban selama 4 hari. Dan pada masa itu jugalah kita bertakbir raya. Sebab itu bila kita hari raya haji, hari raya korban, hari raya Idul Adha, kita rasa macam lama raya sebab takbir rayanya dia lama. Berbanding dengan hari raya Idul Fitri. Jadi bila kita ni tuan-tuan yang mulia melaksanakan ibadah korban dan sampai satu perkara yang biasanya kita lakukan pada hari korban itu ialah pembahagian daging korban. Ya. Dan setiap surau-surau, setiap masjid-masjid, musollah-musollah, madrasah-madrasah ataupun orang perseorangan, dia ada cara-cara mengendalikan ibadah korban. Ada yang melantik pengurusan korban, ada yang melantik AJK korban, ada yang melantik biro korban, ada yang melantik urus tia korban, apa pun namanya tuan-tuan yang mulia. Yang penting kat situ ialah kita nak sama-sama meraihkan ibadah korban dan kita buat secara bergotong royong. Nak dapat apa? Nak dapat manfaat daripada ibadah korban itu sendiri. Dan sudah pastinya bila kita melakukan korban ini ada peserta korban. Ada yang 1 orang 1 ekor lembu. Ada 1 ekor lembu dibagi dengan 7 bahagian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah alaihi, tuan-tuan yang mulia, dia membolehkan kita ini berkorban 1 ekor lembu bahagi 7 bahagian, dikongsi 1 ekor lembu itu dengan 7 nama. 7 bahagian, 7 nama. Ya. Dan kita ini dipanggil sebagai peserta korban, iaitu orang yang melakukan korban. Dipanggil peserta korban. Dan jumlah bahagian itu pun dia ada harga yang tersendiri, tak sama. Setiap surau, masjid dan sebagainya tak sama. Ada yang 1 bahagian 800, ada yang 1 bahagian 850, 900, 1000, ada yang sampai 1500 bahagian, ikut kepada berapa besarnya binatang ternakan yang akan dikorbankan. Binatang ternak yang diberikan korban, kambing, kambing biri-biri, lembu, kerbau. Kan yang diternak. Yang tidak diternak walaupun namanya kerbau, kerbau ni dia ada hidup kat dalam hutan juga tuan-tuan. Itu kalau kita tangkap nak buat korban tak boleh sebab itu bukan ternakan. Itu kerbau liar, tak boleh. Yang ternak mesti yang dipelihara, yang dijaga, yang dibagi makan. Ikut usia dan umurnya yang tertentu, maka boleh dikorbankan. Jadi ada pun daging korban ini, tuan-tuan yang mulia, 1/3 dia boleh diambil oleh peserta korban. Orang yang berkorban yang ada namanya, ya, pada 1 ekor lembu itu, dia boleh ambil bahagian dia daging korban tadi untuk dia makan. Boleh 1/3. Dan 1/3 lagi daging korban itu mestilah disampaikan, diberi kepada fakir miskin. Jadi ingatkan semula tuan-tuan yang mulia, di surau di mana-mana pun orang perseorangan terutamanya.
Orang perseorangan yang dia buat korban lembu, contohnya 1 ekor lembu, dia buat antara adik-beradik ataupun kaum keluarga. Dia nak ambil bahagian dia, boleh. Sebab 1/3 bahagian dia. Tapi ada 1/3 lagi ialah bahagian fakir miskin. Walaupun dia berkorban ahli keluarga, dia kena cari orang fakir miskin. Dia tak boleh nak 1 ekor lembu itu, dia korban pun dia punya bahagian pun dia ambil, fakir miskin pun dia sapu, orang lain punya pun dia hentam, dia rasa itu daging korban. Korban bukan macam itu nak mata darah tuan-tuan. Korban ni dia ibadah, dia ada nilai ibadah di sisi Allah SWT. Makna kurban tu ialah kuroba, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nak dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, kita korbankan perkara yang kita sayang, iaitu apa? Duit, harta yang kita beli untuk daging korban itu, ataupun ternakan korban itu kita sembelih, nak dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Itu nilai ibadah. Kalau kita ada lembu, kita beli adik-beradik, saudara mara kita, kita makan untuk kita, itu bukan korban. Itu nak makan-makan. Walaupun kita buat hari raya korban, perkara ni kena betul. Sebab tu 1/3 hak orang fakir miskin, macam mana kita buat perseorangan, kita kena cari orang fakir miskin. Susah nak cari orang fakir miskin, tanya pengerusi surau, AJK surau, dia ada senarai nama fakir miskin. 1/3 ahli keluarga kita makan, 1/3 bagi fakir miskin, 1/3 kita nak bagi kawan-kawan dan sebagainya, terpulang. Tapi 1/3 yang kedua ini kepada fakir miskin mesti sampai kepada mereka. Sekiranya tak, kita takut kita dah makan hak orang fakir miskin itu dan kita telan daging korban mereka, tuan-tuan yang mulia, kita takut Allah Subhanahu Wa Taala tak terima korban kita. Untuk 1/3, tuan-tuan, yang pertama kepada ahli yang berkorban, peserta korban. Ini pun kena faham, kena betul-betul faham, kena betul-betul tahu. Tanya kepada Biro Pengurusan Korban. Kita ada nama kita ditulis 1 sampai 7. Mungkin antara 1 sampai 7 tu nama kita, nama isteri kita, nama anak-anak kita. Bila masa berkorban, kita pula nak balik kampung. Nak balik kampung lama-lama pula tu 1 minggu. Hari raya korban lama. InsyaAllah hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sambung lagi 3 hari. Seminggu cuti raya korban. Jadi bila kita nak balik kampung, kita ada 7 bahagian. Kena bagi tahu Biro Korban. Bagi tahu, tuan, saya berkorban 7 bahagian. Saya, isteri, anak-anak. Saya tak ada pada hari raya korban. Tanya Biro Korban. Jadi bahagian saya yang 7 bahagian tu nak buat macam mana? Tanya. Biro Korban tanya, tuan, minta maaf lah tuan, kami ni, Biro Korban ni, orang Surau Haji Maksum ni, peti ais dia, peti sejuk dia tak besar mana pun. Kalau letak aiskrim Malaysia 2 biji pun dah tak muat dah. Kalau kita simpan 7 bahagian yang balik kampung tadi, kita punya peti sejuk pun tak cukup. Bagi tahu orang yang berkorban, bagi tahu kami boleh simpan 1 bahagian saja. Jadi kalau 6 bahagian tuan ni, tuan sedekahkan, itu lebih baik. Bincang baik-baik. Mentang-mentanglah kita ni orang yang berkorban, keluarkan duit 1 bahagian RM800. Kita balik kampung, tinggalkan 1 minggu. Kita dengan harapan Biro Korban pandai-pandailah nak uruskan kita punya daging korban. Sedangkan kita peti sejuk pun tak ada. Tuan-tuan, 1 lembu 7 bahagian. Kalau dekat Surau Maksum, 10 ekor lembu, 70 bahagian, semua balik kampung, nak simpan kat mana? Pasar borong tu yang jual daging korban pun peti sejuk dia tak cukup. Walaupun itu hak kita, tetapi kita perlu budi bicara supaya apa? Urusan mudah. Dan bila pembahagian daging korban, Biro Korban, pengurusan korban pun kena bagi tahu ahli karya Surau Haji Maksum contohnya. Kita ada 10 ekor lembu yang akan dikorbankan. Pada pagi korban itu dilaksanakan. Ahli karya yang datang sahaja akan dapat daging korban sekiranya ada bahagian mereka. Yang tak datang minta maaf, kami tak boleh hantar. Kami boleh hantar hanya untuk fakir miskin. Yang tak datang kami tak boleh hantar. Minta maaf, cakap terus terang. Jangan buat pengumuman. Beritahu ahli karya Surau Haji Maksum semua akan dapat daging korban. Jadi kawan-kawan yang tak datang, dia balik kampung, lepas 3 hari dia datang, mana daging korban aku mana?
Tak sampai rumah pun 10 tahun duduk dekat surau Haji Maksum, tak pernah sampai lagi korban. Cakap nak sampaikan, tak sampai. Bukan senang nak hantar tau tuan-tuan ke rumah-rumah, lagi-lagi rumah taman. Pagar dia je lebih mahal daripada rumah dia, pagar dia. Belum ada alam sistem CCTV, grillnya 18 lapis, lonceng tekan 10 kali pun orang tak ada. Rumah dia semua orang tinggal sebab balik kampung. Letak gantung dekat luar kat pagar, anjing ambil, kucing ambil, rosak pula 3 hari, panas. Bukan senang nak hantar. Kita cakap terus terang bagi tahu, yang datang sahaja kita bagi. Pun ada tambahan, setengah tempat dia bagi tahu, yang warga negara Malaysia saja dapat yang datang. Yang bukan warga negara Malaysia, selepas warga negara Malaysia dapat, baru bukan negara Malaysia dapat. Ini pun kena clear. Sebab ada tempat dia cakap semua datang, semua dapat. Yang datang bukan warga negara. Orang tempatan tak datang, komplain juga. Daging korban ni dah potong lembu 10 tahun lepas. Lembu tu goru. Bangla orang, bonglu potong, goru. Lembu potong, goru potong. Biryani masak, kan? 10 tahun punya cerita, gaduh ini sekarang pun tak ada habis. Daging korban jangan main tuan-tuan, dah azan ya? Pengerusi ada senyum je pengerusi. 15 ekor sini tuan-tuan. Siapa yang tak ada daging lembu datang sini insya-Allah. 15 ekor, ekornya 15, lembunya belum tentu. Ya. Pembahagian kena jelas, kena clear supaya apa? Supaya ahli karya tak datangkan fitnah. Kalau tak kita yang susah, pengurusan kena bagi tahu satu persatu pembagian macam mana. Yang tak datang tak dapat, minta maaf lah tak datang tak dapat. Ini adalah daging korban dia nak, dia tak nak datang pula. Tak datang nak menguruskan tak apa sebab sakit dan sebagainya, kurang-kurang ada wakil, anak boleh datang, cucu boleh datang. Orang buat korban dia tak datang tak apa, dia tengok TV kat rumah lepas tu minta daging korban sampai, tak sampai komplain. Ini yang bahaya. Sedangkan daging korban bukan untuk diminta-minta, bukan. Daging korban bukan nak diminta-minta. Kita hari-hari makan nasi goreng USA pun dah ada daging. Yang makan daging banyak itulah yang cari dinding-dinding duduk masa solat ataupun ceramah. Bukan tempat sini, tempat lain. Kita banyak dah makan daging tuan-tuan. Ya? Lagi-lagi makan daging saudara kita. Ngumpat, itu satu hal. Dah dengar azan tuan-tuan yang mulia. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perkongsian saya memberi manfaat. InsyaAllah minta maaf atas kekurangan. Minta maaf sekiranya percakapan saya menyentuh perasaan tuan-tuan dan sebagainya. Tak ada niat melainkan kita nak sama-sama belajar. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Allahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit makluman permintaan daripada Tuan Haji Taipur, mantan Ketua Kampung Meru. Program kaunter air Selangor percuma, insyaAllah pihak PKP Dun Meru akan membuka kaunter air percuma bagi memudahkan orang ramai untuk mendaftar pada tarikh dan tempat seperti berikut. 11 hari bulan 6 2023 hari Ahad, bermula jam 8.30 pagi sehingga 12 tengah hari. Tempat Surau Nurus Saadah, Meru 4. Jadi yang nak mendaftar sila bawa bersama salinan IC, bil air sabas. Jika ada aduan infra, bolehlah dipanjangkan ke pengetahuan kami dan kami akan masukkan dalam Google Form untuk tindakan lanjut. Jadi pada hari Minggu 11 hari bulan 6, ya, kepada yang nak mendaftar untuk air percuma, ya. Dan berkenaan ibadah korban yang seperti mana Tuan Nazir maklumkan tadi, insyaAllah 15 ekor tidaklah, 10 tu sasarannya lah. Setakat ni dah sampai 6, hampir penuh, dan dah nak masuk yang ke-7 untuk peserta. Jadi 7 ada baki lagi 28 peserta. Ada 4 lagi. Jadi insyaAllah pelan-pelan kepada tuan-tuan yang nak masuk boleh bagi nama dahulu. Yang pentingnya seminggu sebelum program perlu diselesaikan pembayaran untuk ibadah korban. InsyaAllah berkenaan kursus penyembelihan lagi saya ulangi semula. Kerjasama di antara PAID dan juga Surah Haji Maksum yang akan dianjurkan pada 25 hari bulan. InsyaAllah minggu hadapan akan diedarkan borang berbentuk Google Form, iaitu link, dan tuan-tuan boleh mendaftar melalui Google Form. Dan kepada yang kurang mahir menggunakan aplikasi, insyaAllah akan ada seorang petugas ataupun borang secara manual disediakan untuk tuan-tuan mendaftar. Sasaran ialah seramai 100 hingga 150 orang. Jadi insyaAllah untuk amali akan disediakan sebanyak 30 ekor ayam. Dan insyaAllah pihak Masjid Nurjannah akan menaja untuk seekor kambing. Alhamdulillah Tuan Nazir ni ada. Jadi insyaAllah untuk mengimarahkan lagi suasana dan kita akan mendapat ilmu cara-cara penyembelihan yang betul, ya. Jadi tuan-tuan diharapkan dapat melapangkan masa pada 25 hari bulan Jun, seminggu sebelum Hari Raya Ibadah Korban. Ya. InsyaAllah sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi qail kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa dukhila jannatal faqad faz wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqallahi faqad faza muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan semua larangannya, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk kematian yang pasti. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sesuatu perkara besar yang bakal dilalui oleh setiap makhluk bernyawa itu adalah kematian. Seperti mana maksud ayat 185 surah Ali Imran yang dibacakan di awal khutbah ini, secara tersiratnya adalah memerintahkan kita agar sentiasa mengingati saat kematian yang pasti akan kita tempuhi. Islam mengajar kita bukan sahaja cara untuk hidup, tetapi juga cara bagaimana untuk mati, supaya memperoleh kematian dalam keadaan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kehidupan kita ini, sudah tentu ramai kenalan kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita menemui ajal dan kembali menghadap Ilahi, sama ada dalam kalangan anak saudara, sahabat handai, guru-guru, dan mungkin juga anak isteri atau ibu dan bapa kita. Pemergian mereka sebenarnya sebagai pengajaran untuk kita. Sekurang-kurangnya mengingatkan kita bahawa suatu hari nanti kita pasti menyusul meninggalkan dunia. Para ulama menyatakan bahawa
Kematian bukan hanya lenyapnya seseorang itu dan tiada lagi kejadian atau kehidupan selepas itu. Tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan jasad. Bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan-keadaan yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain. Kematian itulah satu kepastian yang dinantikan oleh orang yang bertakwa. Bukanlah musibah yang besar baginya. Namun musibah sebenar yang lebih besar daripada kematian ialah lalai dalam menghadapi kematian atau hanya sedikit menghadapi kematian serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan untuk kematian. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Abu Darda radhiyallahu anhu telah menyatakan kematian yang menimpa diri sesemua seorang mukmin itu satu kebaikan bagi dirinya. Tujuannya adalah baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Yang maksudnya akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Mereka mendapat surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai satu tempat menyambut tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Manakala kematian itu bagi orang kafir, pula ada sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum lizaddadu isma walahum azabun muhin. Yang maksudnya, dan jangan sesekali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia dan mereka mendapat azab yang menghina di akhirat kelak. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hazihil la'azat." Yang maksudnya perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yaitu kematian. Riwayat Al-Tirmizi. Walaupun ini merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ianya mengandungi satu pesanan dan perintah yang amat bermakna bagi kita. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seorang itu terus berangan-angan dengan nikmat dunia. Malah manusia itu dapat hidup penuh ketenangan serta rasa syukur dengan rezeki yang Allah telah kurniakan kepadanya. Keindahan Islam mengajar kita bukan sahaja menyentuh cara hidup, tetapi Islam juga mengajar bagaimana manusia itu mengetahui cara untuk mati penuh dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyatakan bahawa barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. 3 perkara tersebut iaitu dia akan segera bertaubat, dia akan selalu qanaah dalam hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, serta pastinya dia akan bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan barang siapa yang lalai mengingati kematian itu, maka dia juga akan dihina dengan 3 perkara, iaitu dia akan sentiasa menangguhkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa tidak mencukupi dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyangka umurnya masih panjang. Jawab Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat tentang umur umat baginda SAW ada sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ingatlah kita semua janganlah terpedaya dengan usia dan harta yang kita miliki. Jangan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah ayat 2 hingga 4. Allazi jama'a malan wa addadah yasabu anna malahu ahladah kalla la yumbazanna fil khutamah.
yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Dia manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak sama sekali. Sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Janganlah juga kita tertipu dengan nikmat kesihatan. Jangan kita terlalai dengan nikmat hidup, kerana sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sedarlah kita apabila kematian menjemput, segala-galanya milik kita akan kita tinggalkan di atas dunia ini. Malahan hanya amalan kita akan bersama kita di dalam kubur bagi menemani kita. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda yang bermaksud, yang mengikuti jenazah itu 3 perkara. 2 perkara akan kembali dan 1 sahaja yang akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Yang kekal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai penutup bicara khutbah hari ini, ada beberapa pengajaran dan penghayatan yang boleh kita hayati, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa orang yang cerdik adalah mereka yang bersedia untuk menghadapi kematian. Yang kedua, umat Islam perlu melipat gandakan ibadah dan segala amalan kebaikan sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimatikan dalam keadaan sebaik-baik kematian, agar ditempatkan di dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ayatakallahu darul akhirah wa la tasabanna nasibaka minal dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ar innallaha la yuhibbul muhsidin. Maksudnya, dapatkanlah pahala dan kebahagiaan hari akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu daripada dunia. Lakukanlah kebaikan kepada hamba Allah sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepadamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang melakukan kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba' faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqallahi faqad faza muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahyam wa amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassaluka kala amin wa nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika utma anta pada bi ainika rabbaniyah miki somatika somadaniyah Jalalata Malikina Muazzam Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Irisha Al-Haja Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haja Allahumma hanil qauna wa hidayati wa taufiq wa sihata wa salamata min Diwali Adi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sarafuddin Irisha Al-Haja fi amnin wa salahin wa afiyah bimanika ya zal jalali wa ikram Allahumma amni umruhuma musliyani wa du'afina wa riyati wal bilad wa bari maqasihuna di tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan Yidih. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjadi amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhkan negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala ifa'anna hazal waba wal bala'i wal marad wasada'i wal mihan bilufika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabatil jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azima yazkurukum wazkuru ala ni'mati yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Sof. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على سيدنا اللهم رب هدينا عليك صاد القاهر آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة الرفيعة وبعث مقام محمد استووا اعتدلوا صفوفكم Inna tasfiya sufuf min tamami solah. Lurus dan dapatkan sof. Penuhkan sof hadapan yang masih kosong. Belakang masuk semua dalam bangunan. Mudah-mudahan solat kita sempurna insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس صلي فوقا سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات إن صلاتي ونسكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر في الوحده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر في الليل. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا الله صل كما أمرت وعلى أعوذ بك من القبر. سبحان عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم عليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا مولانا سبحان الله. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مجيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمة الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا والزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر عاقبتنا في أمور كلها واجعلنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا حبيب الله يا رسول الله